PM Anwar beritahu Sarawak dan Petronas dalam proses muktamad butiran pertikaian sumber minyak dan gas. Pemimpin GRS dakwa Bong Mokhtar bimbang dengan slogan Rumah Kita, Kita Jaga. Ahmad Samsuri yakin telah buat perkara betul di waktu yang tepat. Pesuruhjaya PAS Perak mohon maaf kepada Ngah Komeng berhubung isu kibar bendera Cina. Saifuddin Nasution dakwa Tun M cuba heret orang lain dalam kes pertikaian Batu Putih. Dan 3 bekas Menteri Pentadbiran Tun M berkata tidak diberi ruang untuk buat keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Sarawak dan Petronas sedang dalam proses memuktamadkan butiran termasuk implikasi undang-undang tentang hak sumber minyak dan gas di dalam dan sekitar negeri itu. Beliau mengesahkan perkara itu bahawa suatu resolusi telah dicapai dengan kedua-dua pihak bersetuju dengan prinsip umum. Datuk Seri Anwar berkata demikian sehari selepas Abang Johari mendedahkan bahawa penyelesaian telah dicapai berhubung pertikaian berterusan antara Sarawak dan Petronas berhubung hak minyak di negeri itu. Sepanjang setahun lepas, Sarawak mendesak agar Petronas menandatangani perjanjian yang akan membolehkan Petroleum Sarawak Berhad Petros menjadi agregator gas tunggal di negeri itu. Terdahulu, Abang Johari menafikan cadangan bahawa negeri itu rakus dengan mengatakan ia hanya menggunakan hak perlembagaannya untuk mengagihkan gas milik negeri itu. Ketua UMNO Sabah Bong Mokhtar Radin didakwa takut dan tercabar dengan slogan Rumah Kita, Kita Jaga sehingga sanggup menyerang sentimen tempatan itu. Ketua Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah Nizam Abu Bakar Titingan mendakwa serangan Adong Lamak itu menunjukkan beliau semakin bimbang dengan sokongan rakyat terhadap parti tempatan yang dilihat mampu memenuhi aspirasi mereka. Beliau hairan mengapa ahli Parlimen Kinabatangan berkenaan takut dengan ucapan Timbalan Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS, Jeffrey Kitingan yang mengungkap slogan terbabit hanya untuk menaikkan semangat sayap pemudanya dalam satu majlis Ahad lalu. Beliau sekaligus mempersoalkan adakah Bong secara tidak langsung mengakui UMNO musuh dalam selimut untuk kerajaan negeri. Katanya dalam satu kenyataan, tidak wajar Bong melakukan serangan peribadi dengan mengungkit perjalanan politik Kitingan penuh berliku. Nizam turut menjelaskan kenyataan Kitingan yang juga Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kustar hanya mahu melihat rakyat serta pemimpin Sabah bersatu menolak dasar pecah dan perintah. Semalam, Bong membidas Kitingan dengan menyifatkan momokan Rumah Kita, Kita Jaga sebagai penghinaan kepada rakyat Sabah kerana rumah yang mereka jaga hampir musnah akibat tindakan meminta dan menerima rasuah. Peletakan jawatan naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar menjadi buah mulut sesetengah pihak yang mahu tahu apakah alasan di sebalik perkara itu. Bagaimanapun, beliau cuba memberi bayangan di sebalik tindakannya meletak jawatan sebagai Bendahari Agung Perikatan Nasional PN semalam. Menerusi laporan FMT, Ahmad Samsuri hanya menjawab ringkas dengan menghantar kata-kata hikmah pemain legenda bola keranjang yang berasal daripada Amerika Syarikat AS, Karim Abdul Jabbar. Katanya, beliau cuba melakukan perkara yang betul di waktu yang tepat. Ia mungkin perkara kecil tetapi biasanya ia boleh menjadi perbezaan antara menang dan kalah. Tindakan Samsuri meletak jawatan itu menyusul selepas mesyuarat tertinggi PN Isnin lalu yang mengesahkan jawatan kuasanya yang baru termasuk melantik Setiausaha Agung Bersatu Azmin Ali ke jawatan sama bagi komponen terbabit. Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria memohon maaf kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng berhubung kekeliruan insiden kibaran bendera Cina di Menara Condong, Teluk Intan Oktober lalu.
Razman mengakui kenyataan di Facebook PAS Perak bertajuk Siasat Tindakan Provokasi pada 25 Oktober lalu dibuat berdasarkan kekeliruan sumber maklumat berkaitan dua program berbeza. Menurutnya, majlis itu membabitkan program Pesta Tanglong dirasmikan NGA pada 13 September dan sambutan Guangdong Sedunia yang membabitkan insiden kibaran bendera China pada 24 Oktober. Katanya dalam satu kenyataan, setelah dibuat penelitian dari sumber maklumat, ternyata NGA tidak berada dalam program perarakan yang mencetuskan kontroversi itu. Justru, Adun Gunung Semangkuk itu mengakui dakwaan mengaitkan NGA dengan insiden kibaran bendera China sebagai tidak benar dan langsung tidak berasas. Beliau meminta maaf tanpa apa-apa risau kepada NGA untuk segala penderitaan dan rasa malu diakibatkan kepadanya disebabkan dakwaan-dakwaan itu. Saifuddin Nasution Ismail memberi perumpamaan terhadap tindakan Tun Dr. Mahathir Mohamad seperti mengheret orang lain lemas bersama apabila mengheret jemaah menteri lain dalam pertikaian kedaulatan Batu Putih. Bekas Perdana Menteri itu sepatutnya merujuk fakta sebenar seperti yang dikeluarkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan dengan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Katanya, perkara itu sudah ada keputusan di mana merujuk kepada turutan fakta seperti mana dalam laporan RCI. Saifuddin berkata demikian semasa sidang media selepas perhimpunan bulanan bersama warga Kementerian Dalam Negeri KDN. Terdahulu, 3 bekas anggota Jemaah Menteri iaitu Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Lok Siu Fok dan Muhammad Sabu berkata, keputusan untuk tidak meneruskan usaha semakan dan tafsiran keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ mengenai Batu Putih itu dibuat Tun M sendiri tanpa dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Sementara itu, 3 bekas anggota Jemaah Menteri ketika pentadbiran kedua Tun M berkata, mereka tidak diberi ruang untuk membuat keputusan mengenai pengendalian pertikaian kedaulatan Batu Putih. Dalam satu kenyataan bersama, Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Lok Siu Fok dan Muhammad Sabu berkata, keputusan itu dibuat Tun M sendiri. Ketika itu, Wan Azizah, Lok dan Muhammad adalah timbalan Perdana Menteri, Menteri Pengangkutan dan Menteri Pertahanan. Keputusan untuk tidak meneruskan semakan dan tafsiran telah pun dibuat pada 21 Mei 2018 oleh Tun M sendiri secara bertulis kepada Peguam Cara Negara tanpa merujuk kepada Jemaah Menteri. Ia juga turut dimaklumkan kepada pihak Singapura bahawa pagi 23 Mei 2018 sebelum mesyuarat Jemaah Menteri pertama diadakan. Katanya, selang 2 hari kemudian, barulah Tun M memaklumkan Jemaah Menteri dalam mesyuarat itu. Tetapi ia hanya pemakluman, bukannya perbincangan untuk menentukan keputusan. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.